Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah kita dah nak mula dah ni. So ini adalah sesi entah ke berapa, tapi banyak kali jugalah tim kuning tak tahu ni. Tim kuning juga ke Mak Lang? Mak Lang ni banyak gosip yang kita kena boleh sharing ni. Okay, nanti kalau Mak Lang willing to buka mic buka kamera, kita sembang sebelah-sebelah. Okay. Alright, so pagi ni saya nak share word of inspiration kita. Bagi saya tak pernah bosan untuk bercerita tentang benda ni sebenarnya. Ingat tuan-tuan Puan? Sebab dalam sesi Bro Safwan tadi, semua dok ngadu, Bro Safwan, saya tepu lah. Bro Safwan, saya tak tahulah nak buat apa. Bro Safwan, saya stres lah, tak jadi apa-apa. So sebenarnya kalau tanya saya tuan-tuan Puan, tak kisahlah awak jual apa pun, jual kowe ke, jual kuku ke, jual diri ke, jual makanan ke, jual F&B ke, Cokoja ke, Cokodap ke, Nims ke, Dicoko ke, walaupun semua produk tu sama-sama, produk tak salah. Produk tak pernah salah. Sebab kita sentiasa ada cara macam mana nak jual produk. Cuma kadang-kadang kenapa kita tak terjual produk tersebut, sebab ni ni yang dah tepu ni kenapa dah tepu? Sebab awak niaga seorang-seorang. Kita ni berniaga seorang-seorang, semua benda kita nak buat. CEO, betul tak? CEO, Chief COE, Chief of Everything. Semua benda nak buat, packing buat, closing buat, kan, key in buat, order stock buat, design buat. Bagi saya tak salah. Sebab ingat kita bina team sebab kita tak sempat. Faham tak? Tapi masalahnya kau sempat ke sekarang? Tak sempat juga kan? Binalah team tu cepat-cepat. Jadi CEO jangan jadi COE. Coy gitu. Alright. So tenangkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita dah nak mula. So tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Guys. Perasan tak? Sound macam slow sikit. Ya ke Afikah? Aku rasa aku punya suara ni dah nak terkeluar dah. Cuba Afikah kuatkan sikit volume ke, kan, ataupun macam mana kuatkan volume ke, ataupun pasang pakai earphone ke. Boleh sebab dia dah nak merah dah mixer saya ni. Okay, so tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, so cuba pegang satu tangan kanan di atas, satu tangan di bawah di bahagian perut. Okay, dan cuba tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Okay, so tarik nafas. Okay, hembus pelan-pelan. Okay, cuba ngaku dengan saya. Siapa kat sini masa kita tarik nafas tadi, tangan satu di dada, tangan satu kat perut. Yang ke depan mana? Dada ke yang perut? Siapa geng dada? Siapa geng dada? Siapa geng perut? Wih, ramai yang perut, tak ada yang dada ke? Jannah ada dada. Fahana dada. Kalau Bursafan aku tahu dah. Memang dada sebab perut tu memang ke depan. So siapa perut yang dah ke depan, keraskan. Okay. Tuan Sobri dah ada. Tuan Irfan dah ada. Afikah dah ada. Siapa lagi? Siapa lagi? Tak baik. Tak, kalau macam pregnant sama juga kan. So memang perut dia ke depan. Bukannya bondroi, cuma dah memang keras. Bila duduk kan dia kat depan sikit kan. So kita kena keraskan. So sebenarnya, tahu tak, dengan bernafas saja kita boleh tahu kita ni stres ke tidak. Dengan bernafas kita boleh cek diri kita ni stres atau tidak. Sepatutnya apabila kita bernafas, letak tangan satu kat dada, letak tangan satu kat perut, yang ke depan tu apa? Sepatutnya yang ke depan itu perut. Itu adalah pernafasan atau breathing saja fitrah lah. So perut yang kena ke depan. Dada tu you kena relax. Tapi kalau you bernafas, dada tu yang ke depan, itu adalah tanda you tak boleh full control diri awak ni. Dan apabila awak tak boleh full control diri awak ni, itu adalah tanda-tanda kecil you agak stres. Maksudnya ada banyak fikir lah. So bila kita ni agak stres, banyak fikir, kita akan jadi susah tidur. So bila susah tidur, lambat tidur. Bila lambat tidur, bangun pagi, muka sembab. Kan? Muka sembab, muka tak berseri, tak flawless kan? So sebab tu
try lah. Untuk at least untuk kali yang pertama ni kita kawal dan kontrol kita punya pernafasan. Boleh? Berubahlah pelan-pelan. So start dengan breathing je dulu. Sebab tu kadang-kadang kita ni bernafas, kita tak perasan pun kita bernafas. Betul tak? So kalau boleh setiap apa yang kita buat lepas ni cuba try untuk sedar. And always be present. So itu adalah mindset. Kan mindset, kalau Safwan cakap tadi tentang mindset ni boleh di-heal, mindset ni boleh di-harm. Kan? Kalau untuk saya pula mindset ni 3 benda je. State of mindset kita. State of mind kita ada 3. Okay? State of mindset kita ni ada 3. So yang pertama, kita keluarkan whiteboard lah. Tak seronok pula kalau cerita ni kan. Mak Lang ni ada semput. Perut and dada jalan sekali. Tak apa Mak Lang. Korang-korang berjalan Mak Lang. Duduk rumah. Okay. State of mindset kita. Okay. State of mind kita ada 3. Memang duduk je. Alhamdulillah. Terima kasih Mak Lang. Okay. Yang pertama. Okay. Apa yang saya nak you guys buat adalah always be present. Always be present. Maksudnya apa? Hargailah ekstra benda-benda yang ada di depan kita sekarang. Hargailah. Kan? Apa yang kita ada dekat depan mata kita sekarang ni, ekstra kita hargai. Kan? Aware. So sekarang contoh, kita dalam kelas hari ni, betul? Kan? So bila kita dalam kelas hari ni, kita nak belajar hari ni, soal benda lain kita letak tepi. Soal closing kita letak tepi. So kalau tengah dalam kelas, kelas je dulu. Kan? Sambil-sambil nak ngunyah tak apa. Tapi janganlah makan nasi ambeng kat sebelah. Kan? Tahu dahsyat makan awal-awal nasi ambeng. Saya suka je. Tetapi macam tu lah. So kalau you sambil belajar makan nasi ambeng tu tak feel lah. Nasi ambeng ni kan kita kena gaul sayur dia, kentang dia, ikan masin dia. Lepas tu kita kena tekan-tekan sikit, letak kuah sikit. Barulah. Ini tengah belajar nak catat. Makan group grab. Aku buka mic tu sekarang, SMR dah keluar. Viral kat FYP. So, please. Itu satu. Dan satu lagi. Kat mana kita suka buat closing? Kat mana yang kita selalu dapat ilham? Cuba share dengan saya. Kat mana yang kita suka dapat ilham kalau buat apa-apa? Tiba-tiba ada copywriting, tiba-tiba ada idea marketing macam ni. Biasanya kita dapat ilham tu kat mana? Walaupun hari ni ilham tak ada. Okay. So jangan cari ilham. So biasanya ilham datang tu time kelas. Ya Kak Tifah, ilham datang time kelas. Mana ada? Biasanya ada dua tempat. Kalau Farhana kata kat dapur. Mungkin dia kurang P. Kan? Kat dapur, kat toilet dan ada satu tempat lagi dalam kereta. Betul tak? Kat dapur tengah masak. Tapi antara pilihan ni, nak teruskan masak ke nak buat benda tu? Itu biasa terjadi. Lagi-lagi yang kat dua yang kat jamban ni. Betul tak? Kat jamban. Awak dapat ilham kat jamban. Kan? Itu kira okey lagi. Ini buat closing dalam jamban. Tahu tak? Bila awak buat closing dalam jamban, dalam toilet, dalam WC, customer boleh rasa. Kan? Customer rasa macam tak sedap hati lah hari ni. Kenapa macam pelik je? Cuba selfie jap Safwan. Awak kat mana? Tak, ni serius saya cakap. Betul. Customer kalau kita tengah buat kerja tu, customer boleh rasa 14 kali lebih dekat. So kalau kita stres, bila kita buat closing, customer 14 kali lebih stres. Kalau kita tengah lapar, buat closing, customer 14 kali lebih lapar. Sebab tu kalau kita tengah habis balik hujan kan, lepas basah-basah masuk-masuk, customer dapat macam, minta maaf lah dik, rumah akak banjir. Padahal kau hujan, akak dah banjir. Sebab tu tak boleh nak buat closing. Kan? Awak baru mati lampu. Customer apa? Pecah dah dia punya meletup lah dia punya TV. So mindset ni nampak macam kelakar. Tetapi itulah yang terjadi. Percaya cakap saya. Dan apa yang kita rasa sekarang ni, customer boleh rasa. So kalau you nak buat closing, tolonglah bersedia. Jangan dalam jamban. Kan, by the way, jamban elok kan perkataan tu kan. Tak adalah nampak kotor sangat, betul tak kan? Memang panggil jamban kan. Ada bilik mandi, ada jamban. Siapa kat tandas dia? Kalau kat kampung ada dua kan.
Satu untuk mandi saja dan satu lagi jamban. Kan? Saya ada. Kalau yang sekarang ni adalah dua-dua. Selalu time solat rasa macam diuji. Astaghfirullahalazim Dina. Kan? So, maafkan saya. Betul. So benda tu. Okay, so always be present. So sentiasa sedar. Contohlah, ada kat sini boleh naik kereta, boleh naik kereta pula. Boleh pandai naik motor tak? Pandai naik motor tak? Cuba share dengan saya. Betul Dina, pandai. Mak Lang pandai, Atifah pandai. Lagi. RZ. What a hoti. Dahsyat RZ. Ku jejak. Okay. So kalau tengah kita naik motor kan, kita tengah naik motor, boleh buat closing tak? Naik motor, boleh buat closing tak? Tak boleh kan? So kalau kita tengah naik motor buat closing, takut nanti kita closing siapa? Kita nak closing customer. Tiba-tiba customer closing kita selama-lamanya. Sadaqallahul azim. Sebab tu kalau dalam buat closing ni jangan sambil faham? So kalau tengah buat closing betul-betul. Kalau tengah buat sharing betul-betul. Kalau tengah belajar betul-betul. Barulah you akan dapat the whole intipati dalam keadaan tersebut. Tapi kalau kita nak multitasking boleh, tetapi dia punya result tak sehebat bila kita fokus betul-betul. So faham So insyaAllah always be present. Yang kedua, okay, please don't overthink soal esok. Kalau time customer message tu memang kita tengah busy, sangat tak boleh fokus reply message time tu, tapi takut customer rasa kita message lambat pula. Zira, bagi saya, it's better late daripada tak boleh nak buat yang terbaik. Kalau saya lah. Contohlah, awak busy. Awak say hi. Lepas tu dia reply. Awak tetap lambat juga. Betul tak? Tetap lambat juga. So jangan risau. So kalau nanti bila kita dah lambat, contohlah kita kita settlekan kerja kita patah balik kat dia. Okay puan, saya minta maaf. Tadi saya memang tengah ada kerja, tengah bawa kereta. So saya agak lambat sikit reply. So tanda saya minta maaf, saya akan bagi puan harga special hari ni ya. So puan maafkan saya kan? So hari ni puan nak saya bantu selesaikan masalah apa? 1, 2. Settle. Customer boleh faham. Faham So jangan risau kalau lambat reply. Tapi kalau boleh janganlah kau jadikan ayat saya ni pula sekata tak apa kalau lambat. Itu kau melambatkan. Yang terpaksa lambat dan melambat itu berbeza. Faham So insyaAllah closing ini mudah. Gitu. Closing ni mudah. So jangan disusah-susahkan. Okay. Please don't overthink. Ni soal esok jangan risau. Okay. Soal esok kita tak tahu. Besok tu apa akan terjadi. Sale kita ada ke tak ada. Kan kita ni mampu tak dapatkan idea-idea nak buat video TikTok viral ke tidak besok. Betul? Saya, Bro Safwan, Tuan Sobri, Mami Eliza, yang kami ni yang hari-hari buat posting ni, buat video hari-hari ni, kami kadang-kadang tak tahu pun video kami ni viral ke tidak. Dina ni kadang-kadang dia rasa ni boleh viral ni. Rupanya Allah sendu. Kan? Ada video kita buat bodoh-bodoh je. Kan? Sebab tak sempat, so kita duet, viral. Kan pelik kan? So nak tak nak konsisten je lah, buat je lah. Sebab apa? Kenapa kita terlalu overthink tentang esok? Sebab apa tau? Kita ada expectation. Kita ada expectation. So expectation ni kills. Kita ada benda yang kita nak dan expectation kita tu terlalu tinggi. Pengharapan kita tu terlalu tinggi dan you lupa pengharapan yang you letak tu bukan pada Allah, pada Tuhan, tapi pada seorang manusia. Manusia ni sifatnya lemah. So hati-hati, okay? Edit macam biasa, viral ayam pecik. Tahu tak apa? Edit beria dah tak viral-viral lagi dah. Sebut ayam pecik pula. Itulah Tuan Sobri, tadi kita ada nasi ambeng, ayam pecik. Tapi dahsyat kan korang punya sarapan biasanya kalau yang sarapan pagi-pagi macam ni, sarapan like a king ni, memang best lah. Memang bagus.
So far, please don't overthink ni, faham Soal esok, janganlah kita risaukan. Esok-esok lah. Yang paling penting adalah hari ni. So kalau hari ni kita ada target nak kena capai, kita fokus kat target kita. Walaupun belum pukul 12 lagi. Faham tak? So kalau contohlah dah pukul 7 malam dah, masih tak ada sales. Kejar juga. Yang penting satu hari kena ada satu sales. Jangan biarkan hari kita tanpa sales. Boleh ke boleh? Please, jangan biarkan hari kita tanpa sales. Kalau tidak nanti nak dapatkan balik momentum, susah. Biarlah kita ada sale hari-hari. Sikit, yang penting konsisten. Dan itu apa yang saya buat. Ada orang, dia buat sale macam mana tau? Ada orang dia buat sale, dia suka closing besar. Maksudnya seminggu, pap 60. Seminggu, pap 100.5. Ada. Faham tak? Dan memang skill dia macam tu. Alhamdulillah. Tapi ada pula macam saya pula, saya lebih suka cara buat closing tu. Tak apa, yang penting hari-hari ada je sale. Kan? So saya boleh sustain. Sebab perjalanan sale kita ni kita nak long term. Faham tak? Kita kalau boleh kan, kita tahulah, okay, kalau buat marketing sebanyak macam ni, okay, aku dapat macam ni. So kalau aku nak lebih, aku buat lebih. Tapi kalau kita contohlah, kita mengharapkan, okay, kita buat present barang-barang besar-besar, kita fikir besar-besar je. Boleh, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang nanti you akan terlepas benda yang kecil-kecil ni. So kalau boleh kita ada dua lah income kita. Sebab tu source of income ni biasanya cerita pasal income Kalau saya boleh share sedikit cerita pasal income ni. Income kita ni kena ada banyak stream, banyak channel. So biasanya kita ada income harian. Kita sebut macam cash flow ataupun cash cow. Yang buat sale masuk harian. So harian ni macam, contoh macam Kowe kan. Kalau Kowe kita punya income bulanan. Betul tak? Mungkin income mingguan. So kita ada. Tapi kena ada juga yang harian ni juga. Maksudnya you kena ada income yang buat you punya harian save. Tak banyak pun tak apa. Yang penting hari masuk. Hari-hari kena buat closing. Faham tak? So mungkin harian ni kita closing kecil je lah. Okay, closing kecil ni pun paling-paling bawah 100.5 masih kecil bukan RM18. Kelas aku ni kalau buat closing tak ada RM18. Paling RM1 1.5. Itu bagi saya closing kecil harian. Faham 50 kira okey lah. Tapi janganlah lebih rendah daripada 50. Janganlah. Takkanlah kita punya nilai satu hari RM50. Faham tak maksud saya? Kan? Faham So kita tak nak lah kita sampaikan nilaikan kita ni RM50. At least lah sehari 100 pun kira okey. Sebulan dah berapa? 3,000. Faham So bulanan dan kita ada tahunan. So bulanan ni kita boleh jadi macam apa, Kowe, sewa rumah. Ni semua bulanan. Profit 100.5 tu profit margin lah kan sir, Puan Nolina. Bagi saya antara nak pilih profit ke sales, itu soalan yang menarik. So korang nak tahu tak sebenarnya kenapa saya suka sebut 1000 sehari? Sebenarnya apa rahsia 1000 sehari ni? Kan? Hashtag 1000 sehari. Dulu saya suka guna perkataan 1000 sehari. Okay. So 1000 sehari ni perjalanan dia tuan-tuan dan puan adalah saya nak semua orang, tim bawa saya ni, dia buat 1000 sehari buat apa dulu tau? Kita belajar dan buat sales 1000 sehari dulu. Kita buat sale dulu. Okay, kita buat sale dulu 1000 sehari. Dah terror buat 1000 sehari, lepas tu jadi apa? Baru kita fokus pada profit. Sebab kalau kita tak terror buat sale, macam mana nak datang profit? Contohlah kita buat sale 100. Adakah profit kita 100? No. Profit kita mungkin RM30 je, RM25 je, kadang-kadang RM10 je pun. Betul tak? Tetapi bila kita dah terror buat sales 1000, 1K sales, kita upgrade pula buat 1K profit. So bila 1K profit daripada untung profit margin tu, kita kira lah mungkin kita dah buat satu hari RM10,000. Satu hari kita buat RM5,000 sale. Dan kita dapat RM1,000 profit. So far faham tak? So ini adalah kita punya roadmap kita, kita punya perjalanan, career kita. Jangan asyik buat sale je. Tapi dia bermula dengan sales. Okay? So bila kita dah terror buat sales 1000 sehari, kita upgrade, kita buat profit 1000 sehari. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak buat ad spend. Kita kena ada spend marketing juga.
Sampai bila kau nak buat zero cost marketing? Sampai bila? Kalau dah buat 1,000 sehari punya profit, tak mungkin you boleh buat tanpa ad spend, iklan yang berbayar. Kalau nak konsisten. Kan? Kalau tiba-tiba meletup, bolehlah zero cost. Tetapi kalau nak konsisten, memang dah kena fikir iklan berbayar. Iklan berbayar ni tak kisahlah FBX ke, IGX ke, Google ke, tak kisah. Tapi yang penting dah kena berani spend. Dan kita spend berapa? Spend 1,000 lah. So nampak tak mindset kita develop sikit. Nampak tak? So ingat nak spend RM1,000 buat marketing, ingat senang ke? Takut. Sekarang saya pun kalau spend sehari lebih kurang 500-600. Sebab saya naik pelan-pelan. Berani dulu spend RM50. Dah dapat RM50, okay spend lagi. Dah naik 100, naik lagi. Yang penting untung. Dapatkan skill dia, yang penting dapat untung. Faham? Nak spend 500 pun dah gigil. Betul Tuan Sobri. Kalau kita spend 500 dah gigil, itu sebab kita tak tahu daripada 500 tu berapa kita dapat. Tapi bayangkan kita spend 500. Kali 3. Kali 3 pun dah kira okey dah sekarang. Kali 3, ROI 3, dapat 1,500. So tolak dapat 1,000 sehari. Tolak untung kita mungkin lebih kurang dalam 700. Kan 500. So spend 500, dapat 1,500, tolak 500 tinggal 1,000, so untung 500. Okay what? Betul tak? Spend 500 dapat 500 untung. Buat 3 hari spend 1,500 dapat 1,500 extra. Sebab kita ada mindset tu. Tapi nak bina mindset tu, dia bukannya tiba-tiba boleh berani spend 1,000. Takut. Saya pun masih boleh capai lagi. Tapi on the way. Bulan ni dah nampak okey dah. Okay. Dan last barulah kita nak target apa. Dah berani spend X 1,000 sehari. Yang last ni, kita nak fight. Nak bayar zakat 1,000 sehari. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah bayar RM1,000 sehari untuk zakat, rasa-rasa sebulan kita dah buat hampir 30,000 zakat. Berapa sale kita capai? Berapa sale kita capai bila kita dah bayar RM1,000 untuk zakat setiap hari ni? You dah buat 7 angka. 7 angka. Sebab tu itu adalah perjalanan dia. So kalau orang tanya, sales ke profit? Saya akan kejar sales dulu. Sebab saya nak build up saya punya kepercayaan, saya punya keyakinan saya akan build up dulu. So sales dulu. So dah terror buat sales, kita letak tepi sale yang banyak-banyak tu, kita nak fokus naikkan profit pula. So naikkan profit ni ada macam cara. Buat sale dengan lebih banyak ataupun optimizekan cost. Sebab mungkin cost kita dah tak boleh turun lagi dah. Sebab kalau terlalu turun nanti dah tak boleh operate dengan bagus. Kita optimizekan. So contoh optimizekan cost ni, cost marketing kita. Kan, so kadang-kadang marketing kita ni kita letak 10% hingga 15%. Betul, permulaan. Kalau ikut brand-brand besar yang saya belajar, dengan cikgu-cikgu saya belajar, contohlah brand-brand besar kan, dia orang punya marketing hanya 3% je, bawah 3%. So macam ni dia boleh maintain untuk buatkan sale lebih banyak adalah dengan customer yang sedia ada. Database yang sedia ada. Dan diorang sentiasa buat kempen-kempen baru untuk pastikan mereka ni sentiasa ada je sebab untuk beli produk kita 12 kali dalam 1 tahun. Baru betul sebab customer baru itu adalah untuk besarkan kolam kita, traffic kita. Untuk closing customer baru, dia punya cost untuk close, cost of acquisition, COA, untuk dapatkan customer baru itu tinggi. Biasanya mungkin RM10, mungkin RM30. Untuk barang-barang yang almost RM100, COA dia, cost of acquisition dia, kita boleh kira lah, cost per purchase dia lebih kurang, kalau saya lah kan, untuk produk saya akan jaga tak lebih daripada RM20. Untuk dapat satu customer tau, bukannya satu lead, satu customer. Kalau saya spend 100, at least lah, kita boleh lebih kurang dapat 5 atau 4 customer yang beli RM19. So contoh, spend 100 dapat 500. Faham tak maksud saya? Faham So itu perjalanan dia. Kenapa saya gunakan hashtag 1,000 sehari. Dan bagi saya 1,000 sehari ni dah kapasiti dah. Kapasiti seorang manusia, agent
yang nak buat retail. 1,000 sehari ni besar. So kalau dia dah terror buat 1,000 sehari, memang dah boleh bina group, dah boleh bina team lah kalau dah dicapai. So inilah doa saya untuk anda semua yang ada hari ni. Amin ya rabbal alamin. So saya doakan semua ejen-ejen, tak kisahlah ejen ke, dropship ke, business owner ke, try lah untuk kita fight 1,000 sehari. Mungkin sebab dalam ni mungkin ada yang tak capai lagi 1,000 sehari, mungkin dah 10, 5 angka sehari pun ada, betul tak? Bagi saya it's okay lah, ikutlah kapasiti masing-masing. So kalau dah terror buat 1,000 sehari, try pula buat 1,000 sehari. Dah terror, dah buat profit 1,000 sehari, kita buatlah expense 1,000 sehari. Dah buat 1,000 sehari, okay, kita sekarang fight untuk zakat pula. So settle, itu je. Okay, so dapat idea apa nak kena buat untuk bulan Julai nanti? Dapat idea Okay, good. So itu adalah please don't overthink soal esok. Okay, good. Dan last, state of mind kita, kan, barulah kita nak bercerita tentang let's move on. Let's move on. Soal semalam. Tolong admit dan mengaku, kan, admit, mengaku, dan apa kita buat adalah kita reset balik. So 3 benda ni, admit, mengaku dan reset balik. InsyaAllah lah, everything will be fine. So semalam tu kalau tak capai target, ya sudah, nak buat macam mana lagi dah, kan? So benda kita dah lalui, kita dah ngaku, mungkin kerana kita tak buat certain of benda yang kita kena buat. Okay, so dah move on je, kan? Move on saja. Nak buat macam mana? Kita dah buat yang terbaik, tapi pastikan dah buat yang terbaik. Boleh? Okay, so itulah state of mind yang saya nak share sebagai mukadimah untuk hari ni. Itu baru mukadimah ya guys Sebab tadi kita cerita tentang apa stres, betul tak? Sebenarnya tadi saya dah nak mula dah kelas saya. Lepas tu kita buat bernafas. So bernafas itu tiba-tiba cerita pasal stres. So cerita pasal stres pula kita kaitkan dengan mindset. So daripada mindset pula kita dah jadi pada always be present, please don't overthink dengan let's move on. Waktu tiba lah cerita, sir, nak dapat 1,000 sehari tu nak cari sales ke nak dapat profit? Kita cerita pula perjalanan hidup kita dalam bisnes kita ni daripada profit, sales, marketing, ads ataupun marketing budget dan dapatkan zakat. So itulah mukadimah dia. So kita balik kepada kita punya slide balik sebenarnya, sebab saya rasa sangat berdosa jika tidak kita mulakan sesi pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan pada semua yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada pagi ini. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah pagi ini ada 82 orang yang dalam Zoom ini. So saya jumpa
ramai gila muka-muka baru. So insyaAllah lah, inilah sesi kita tuan-tuan dan puan. Kan dalam kelas Zoom setiap hari Ahad untuk setiap pengguna dan pemilik e-book panduan closing yang harga RM99 tu. So you guys akan dapatkan satu link dan boleh join kelas ni banyak kali. Okay, so setiap kelas kami ni memang agak, nak kata random tak random. Memang ada tajuk-tajuknya, tetapi dia akan lebih, saya akan lebih nyusun lah modul itu berdasarkan apa yang tuan-tuan nak dan perlukan pada waktu itu. Itu dia punya objektif dia sebenarnya lah. Sebab tu saya suka sebut kita punya kelas ni adalah sesi review. So maksudnya sesi review tu adalah kita nak review apa yang kita sedang hadapi minggu itu. So kalau minggu tu kita rasa macam kita buat follow up tak jadi sangat, okay, kita share. Kita brainstorm sama-sama. So apa yang kita boleh buat sama-sama. Sebab tu satu lagi, selain sesi review, kita adalah learning session. Bukannya training session. So learning session ni bermaksud saya belajar dengan anda pun belajar dengan saya. InsyaAllah. So macam tu lah kita sentiasa untuk jadi lebih baik dan lebih baik. Okay. Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. Kita minta dengan Allah supaya dipermudahkan segala urusan hari ini. So insyaAllah kita akan cuba habis awal supaya tuan-tuan ada masa untuk bersiap selesaikan kan makanan ke sarapan ke untuk di rumah tu insyaAllah. Okay. Rabbi syrahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So terima kasih pada semua yang ada hari ini. Saya nak ucapkan tahniah sekali lagi sebab dah join banyak kali sesi ni. Okay, so saya nak perkenalkan diri. Mungkin ada yang baru first time join sesi saya. Nama saya PLF Dharma Syamil Fikri, your favorite closing specialist. Okay, so alhamdulillah. So ini adalah saya punya social media saya. So ini IG. Okay, dan ini IG sekarang tu saya tengok gambar ni baru 2,894 orang. Sekarang dah alhamdulillah dekat 17,000 dah. Dan kalau di Facebook, so far okay je. Saya dah kumpul berapa? 30,000 orang follower. Dan di TikTok ni antara yang paling best lah. Yang paling best. Yang paling best ni maksud mana? Masa ni baru 6,799 orang. Sekarang dah dekat 59,000 kot. Ke 60,000 dah. Sikit lagi. So doakan saya mungkin bulan ni, tahun ni lah kan. Tahun ni saya capai 100,000 saya yang pertama. Amin. Saya antara 6K. Masa ni lah kalau 6K ni, masa kalau tengok editing macam ni kan, yang pelik-pelik macam ni kan, masa ni lah saya kenal Dia, saya kenal Dina, saya kenal Kaimal, saya kenal Aikal. Tahu tak macam mana saya approach diorang ni masa tu. Saya cakap dengan dia, bukan cakap lah, saya PM masing-masing dan saya nak diorang review je e-book saya. So inilah antara orang-orang yang selalu sentiasa support saya berada di TikTok ni sampai sekarang. So alhamdulillah lah, sekarang ni bukan hanya sekadar kita ni hanya sekadar student kan, ataupun cikgu dengan anak murid, tetapi sekarang kita orang dah kerjasama kan. Macam saya dengan Safwan dia beli. Alhamdulillah sekarang setiap pagi saya ada selalu slot dengan Safwan. Kemal pun masa tu Kemal, Haikal, Hafiz, Dina. Ni pun 4 orang ni 4 orang ni. So 4 orang ni masa tu diorang dah berkawan lama kot. So saya baru masuk. So saya budak baru dalam TikTok. So biasalah bila kita ni budak baru, kita kena tunjuklah kita macam noob gitu kan. So kita approach lah seorang-seorang. Kita bukan acah artis. So kita kawan seorang-seorang. Kita kawan-kawan, kita komen-komen. Diorang pun komen balik. So bila dia komen balik, saya nampak diorang ni dia sharing bagus. So daripada sharing bagus tu, saya rasa diorang ni ada potensi untuk berjaya. Diorang ni ada potensi untuk berjaya. So apa yang saya buat adalah, sebab saya kan baru kat TikTok kan. So saya tak naklah kacau senior-senior saya kat sana. So saya offer je lah. Nak tak e-book? Saya bagi e-book dan full access class saya. Join lah. Nanti kalau okay, boleh stay. So daripada 10 orang, alhamdulillah 9 orang lekat. Dan adalah beberapa orang yang memang kalau bagi dia tak buat apa. Itu biasalah. Betul tak? Nama pun review kan. So kalau dia tak perlu, dia tak payah guna. So kadang-kadang benda tu yang kita selalu set dalam otak kita. Expectation itu adalah kita, yang penting kita dah bagi yang terbaik dari segi kita. Orang tu nak guna ke, orang tu tak guna ke, itu cerita dia. Sebab mungkin ada orang tak perlukan apa yang kita nak, ataupun tak perlukan lagi apa servis kita. Betul? Tapi alhamdulillah, daripada 10 orang, 9 orang bagi feedback yang bagus. So alhamdulillah, kat sinilah kita. Okay?
So insyaAllah. So kenapa saya tak nak tukar? Sebab saya sentiasa nak cerita pasal benda ni. Dan hari ni, inilah nama-nama yang saya akan ingat yang kenal. Saya masa tu belum kenal Abang Nas lagi. Saya masuk TikTok tu seorang-seorang, buat video seorang-seorang, capai 10,000 seorang-seorang, tak ada support system, tapi Alhamdulillah capai 10,000 dalam masa 45 hari. Mungkin sebab tajuk kot, sebab closing kan. So saya kenal ni lah, Dina. Memang inilah orang-orang yang saya approach dulu, yang diorang tiba-tiba macam tak tahu kenapa dia follow saya. So dia dah mula komen-komen, dari situ tu jadi kawan, dan tak kenal pun secara depan-depan, daripada kawan tiba-tiba alah, geng Fit for Future semua. Geng Fit for Future semua kan, geng-geng Abang Nas semua macam. So saya masuk tim Abang Nas, saya pergi kelas dulu. Saya pergi kelas Abang Nas yang silver. Lepas tu saya masuk advance. Lepas tu saya masuk affiliate. Lepas tu saya buat betul-betul. Masuk BP. Sekarang dah jadi speaker. So perjalanan saya sama juga macam korang. Bukannya tiba-tiba saya jadi speaker Fit for Future, tak. Bukannya tiba-tiba saya jadi 1,000 follower, tak. So pelan-pelan. Macam tu lah perjalanan dia. So you guys pun sama juga. Kan? So insyaAllah lah. Saya rasa saya kat TikTok saya ada kawan saya. Kat Facebook saya ada kawan saya. Kan? Kat IG saya pun ada kawan saya. Sebab tu kadang-kadang kan, janganlah kita dalam semua social media nak follow kawan yang sama je. Dan pergilah cari kawan baru. Barulah kita akan ada banyak circle. Sekarang ni tuan-tuan, kenapa kita susah nak maintain sales? Sebab kawan kat Facebook sama, kawan kat IG sama, kawan kat TikTok sama. So siapa yang nak support kau? Faham tak? So try. So yang penting kita ada banyak channel supaya kita banyak kawan baru. Okay, kawan baru tu, kawan tu jangan you harapkan sampai kawan tu kena support, tak. Orang akan tertarik dengan you mungkin sebab satu benda viral. Tapi orang akan stay dengan you sebab apa yang you ada. Faham tak? Benda video tu memang kena secara konten nak kena ada. Tapi orang itu akan stay sebab apa yang you ada. Macam Unang pernah sebut dengan saya, Ustaz ni Effendi pernah share semalam. Kan? Kalau kita cetus nak dapat follower, kita nak tarik traffic, kita cetus dengan soalan. Okay, kita cetus dengan soalan. Okay. Sekejap ni saya buka. Tarik traffic. Okay, kita tarik traffic, maksudnya kita tarik orang datang untuk perasan kita adalah dengan soalan. Soalan, headline, emosi. So ini adalah 3 benda-benda yang orang boleh tarik traffic. Okay, buat orang macam nak apa jadi sebenarnya ni? Apa jadi ni? Tapi nak pastikan mereka stay. Okay, nak pastikan mereka stay. Ini adalah awak kena jadi nombor 1 lah. Top 1, kepakaran, konsisten, dan yang paling penting adalah disiplin. Dan 3 benda ni semua dikait rapatkan dengan adab. Attitude. Settle. Faham? So gunalah benda-benda macam ni untuk pastikan awak punya social media tu branding awak tu menjadi. Nampak tak? Kalau dalam nak kita bina branding ni, top 1 dalam pakar, konsisten, disiplin. InsyaAllah. Dan lepas tu kita akan cover, bukan cover lah, maksudnya kita ke top 1 kepakaran tu dalam satu ni, dan di luar itu kita akan tutup dengan adab yang bagus. Faham tak? So adab tu yang menutupi, yang cover kita semua tu. So kalau adab kita bagus, walaupun kita ni tak adalah pandai sangat, tapi boleh buat kerja, orang akan bagi kerja kat kita. InsyaAllah. Orang nak cari orang yang boleh buat kerja, bukannya orang yang diorang suka. Okay? Boleh? InsyaAllah. Alright. So itulah apa yang perjalanan saya lah dalam social media ni. Mungkin ramai yang tanya kan, kenapa saya dah tak buat sharing banyak kat Facebook. Ada je. Cuma sekarang circle baru kan, dengan suasana baru, dan bila saya main kat TikTok ni buat saya lebih rajin. Betul. Kenapa lebih rajin?
Sebab views kita nampak tinggi, nampak ada hasil. Kemarin saya baru dapat satu WhatsApp daripada UTM kan, untuk jemput saya jadi speaker dan jadi juri untuk dorang punya program kelas marketing. Jadi juri. Aku macam, wow. Biasa dapat speaker tak apalah, ni jadi juri macam, yes. Boleh lah. So nampak lah kan. So don't worry. So perform lah kat mana-mana pun social media yang you nak. Tapi kalau siapa-siapa yang tak tahu lagi nak mula kat mana, social media yang mana, saya rasa, saya yakin dan percaya TikTok adalah tempat yang best lah untuk bermula. Saya ex-student UTME. UTM tentulah kan. UTEM. Sorry. So try kat TikTok boleh. At least lah you dah buat kat FB tapi biasa-biasa je. Buat kat IG tapi biasa-biasa je. Buka akaun TikTok, mainlah TikTok dengan betul. Dan kalau you rasa you perlukan bimbingan, you perlukan ilmu, you perlukan guide, join kelas pada join kelas pada bulan Ogos. Ogos. Okay. So tolong catat Ogos. Tarikhnya bila 8 dan 9 kot. Aku ni kalau bab tarikh lupa. 8 dan 9 Ogos. Tolong book siap-siap. So, apa pentingnya naikkan personal branding daripada naikkan sales business? Saya suka soalan ni. Okay. Apakah naik personal branding? Personal branding versus sales business. Okay. So, cuba Dija share dengan saya. Okay. Sales business ni datangnya dari mana? Adakah kita buat marketing? Okay, marketing. Mungkin kita buat paid ads. Betul? So bagi saya, personal branding dan sales business sepatutnya tak boleh dikomparekan secara direct. Sebab ni bukannya kita compare apple to apple. Sebab dua-dua benda ni adalah dua-dua benda yang berbeza. Dua-dua ni dua-dua berbeza. Contohlah personal branding. Kita famous ke, kita tak famous ke, sale boleh dapat tak? Boleh? Kan, sale pula. Kan? So kalau contohlah tak ada brand lagi, boleh dapat sales tak? Boleh. Tetapi kalau kita bayangkan, kita ada branding. Kita ada brand. Okay, contoh, kita dalam industri kasut. Okay. Dari kasut. Kasut tu tuan-tuan, kalau kita hanya sekadar jual kasut, okay, kita hanya sekadar jual kasut, kasut tu kita boleh order, ambillah design Nike, kita pergi kat China, suruh China tiru. Boleh dapat tak? Cuba komen. Boleh dapat tak? Tu kalau kasut lah. Contohlah biskut. Kita suka gila famous. Kan sedap, memang kena dengan cita rasa kita. Kita hantar kat baker, kita hantar kat kilang, suruh tiru sebiji famous. Dan resipi pun memang dah ada dah pun. Kan? Dapat tak famous tu? Dapat tak cookies tu yang sama? Dapat. Tapi kenapa kita tak boleh jual semahal famous Amos? Kenapa orang tak beli biskut kita padahal, ini famous Amos kot. Sama kualiti, malah lebih sedap. Kenapa orang tak beli? Sebab brand. Sales tak ada masalah. Tapi bila ada brand, daripada kasut biasa, mungkin harganya kita beli dengan harga RM15, letak brand. Letak swoosh. Dia jadi berapa? Dia jadi mungkin 250. Dengan kasut yang sama. Dengan teknologi yang sama. So bayangkan kalau brand kita ni dahsyat. Orang nak follow tak? Orang follow. Tak perlu kita kena spend marketing gila-gila, joinlah team saya. Tak payah. Kita share je hari ni, alhamdulillah saya dah bantu Kemal capai 100,000 dia yang pertama. So Kemal pun tag saya, terima kasih Sedharma. Kan, so siapa yang nak belajar, nak join team dia, minggu depan dia akan ada buka batch yang ke-10. So join. Ramai tak yang join? Ramai. Tapi kalau kita ni tak ada orang kenal, kan, tiba-tiba Bro Safwan, dia baru nak up, tak kenal lagi, kan, kita belum keluar lagi kat Telegram, belum apa-apa, tiba-tiba, okay, jom saya bantu anda buat 10,000.
Siapa tu yang cakap tu? Ha. Buat posting, like-nya berapa? Tu kita like, kita unlike balik. Kita like, unlike balik. Itu je beza dia. Walaupun dua-dua bagus. So branding ni yang akan buatkan kita punya harga tu jadi lebih wow lagi. So kalau dulu satu orang beli RM15, letak je branding, orang dah boleh beli RM35 ke RM45. Tapi branding ni mahal. Kenapa branding ni mahal? Kan? Kenapa branding ni mahal? Branding ni dia memerlukan duit. Satu, dan yang sebenarnya yang mahal tu adalah masa. Masa, duit kita boleh cari. Masa tak boleh. Dan branding ni dia memerlukan masa. Branding memerlukan masa. Bayangkanlah nama-nama brand-brand besar. Kan? Contoh kalau dalam kita punya industri Malaysia ni, produk kan, Sedar UTG, kan, Alif Shukri, AS Legacy. Boleh tak? Alif Shukri tu Tuan Rovan, cuba bayangkanlah kalau kita tak tahu kehidupan dia macam mana, branding dia biasa-biasa je. Macam mana setiap bulan dia boleh buat bisnes baru? Kan, Datuk Seri Vida, macam mana setiap tahun dia boleh buat bisnes baru? Kalau tak ada orang follow dia? So sale boleh capai, tak ada masalah. Tapi kalau you nak kurangkan kos di bahagian marketing ni, insya-Allah lah personal branding pun membantu juga. Sangat membantu sebab manusia dia nak follow orang. Dia nak kena ada manusia yang tolong dia. InsyaAllah. So itulah branding. So branding ni apa? Branding ni ada cerita lah. Cerita tentang kita, cerita tentang produk. Branding ni contoh penggunaan perkataan nama kita. Konsisten tak semua social media kita? Warna. Kan ingat warna kuning, ingat siapa? Ingat hijau, ingat siapa? Ingat peti, ingat siapa? So macam tu. So itulah branding. So branding ni akan bantu orang ingat kita. Sebut je kuning, okay kita top 5. Okay ada DG, ada ini, ada ini, ada ini, ada. Okay nama kita ada satu. Sebab apa? Sebab orang ingat. So bila orang ingat, bila teringin, beli tak? Beli. Sebenarnya marketing ni nak buat orang ingat je. Nak buat orang ingat. Dan sentiasa ingat sampai bila-bila. Faham tak? So dapat sesuatu? Dija? Bagaimana, kenapa kita nak lawan, bukan lawan lah, maksudnya personal branding versus sales business. Sebab dua-dua jalan sekali sebenarnya. Bila kita buat sale, branding kita akan naik sekali. Bila kita buat branding, sales pun akan dapat juga. Cuma kalau nak fokus mana satu, saya akan fokus sale. Saya akan fokus sale dulu. So dia tak boleh compare. Awak kena, nak naikkan sales saja ke tak nak naikkan branding? Tak, dia kena buat dua-dua. So sales ni akan lebih mudah bila branding kita kuat. Cuma kalau ada orang branding kuat tapi kenapa tak ada convert ke sales? Sebab branding dia tu tak sampai message dia. And orang tahu gila-gila, semua orang tahu dia. Tapi orang tidak perlu. Buat apa? Kan? So dia kena balance lah, diharmonikan. Sebab tu kadang-kadang business ni dia bukan just all about product, branding versus sale, profit, angka, tidak. So kalau you ada satu ekosistem yang sangat cantik, you kena belajar semua sebenarnya. You kena belajar semua. Contoh nak buat personal branding, nak buat branding, costing marketing mahal. Betul tak? So kena tahulah data-data daripada accounting, daripada P&L, lepas tak bajet kita sekian-sekian untuk buat branding. Sebab branding, contoh kita letak billboard, itu branding, cerita, betul tak? Orang nampak. Tapi nak convert ke sales, kita tak tahu dia direct ke tidak. Tapi orang ingat. Oh, pernah nampak lah ni. Lepas tu nampak kat TV, nampak kat radio. So satu hari tu, secara tak sengaja, 6 sumber yang buat dia dengar tentang produk kita tu. Dan tiba-tiba kalau dia nampak depan mata, dia ambil tak? Ambil. Itu belum lagi kita nak kira, okay, dia letak produk tu eye level ke, bawah level ke, kat island ke, baru masuk ke, kat cashier. Faham tak apa yang saya cerita tadi? Retail. Kan, apa kita punya warehouse, susunan warehouse tu, kan, kenapa kalau kita masuk Tesco, masuk-masuk je, yang depan tu barang-barang apa? Itu kemungkinan barang-barang yang dah nak hampir-hampir expired. Ataupun yang kita nak clearance. Barang basah kat mana? Barang basah kat ujung sekali. Kenapa kat ujung sekali? Sebab apa? Sebab dia nak kita jalan semua island-island yang ada. Kan? Dia nak kita tengok semua produk-produk yang kadang-kadang kita perlu ke tak perlu ke, sampailah jumpa yang paling penting yang kita nak hingga akhir sekali tu. Perasan tak? Kalau biskut, coklat, kenapa dia letak kat kaunter? Sebab kadang-kadang mungkin coklat dan biskut itu kita tak perlu. Tapi bila dah sampai kaunter, ambil je lah. Ambil je lah. Bateri.
Kenapa letak kat kaunter? Sebab bateri lah kita rasa macam tak perlu. Tapi bila ada, ambil tak? Ambil. Itu semua adalah benda-benda kita belajar dalam closing. So insyaAllah lah, sentiasa belajar lah. Okay, belajar dan belajar. Okay, macam sedang cakap tadi, awal-awal tadi start dengan sales 1 hari, kemudian expand pakai medium FBX. Tapi kalau kita start dengan marketing medium macam FBX sebelum ni, achieve MK 1 hari. Kalau kita start dengan marketing medium macam FBX sebelum ni dah achieve 1K sehari, apa kau mensa? Naikkan lah. Maksudnya yang 1K 1 hari tu apa? Tuan Hafiz dah buat sales 1 hari 1000 sehari, dah buat profit 1000 sehari, ataupun dah spend marketing 1000 sehari. So naiklah pelan-pelan. Dan selepas tu kalau dah sampai kita dah berani spend 1000 sehari untuk marketing, masa tu bagi saya just bila kita nak sampai 5000 sehari. Kan nak 5000 kita nak spend marketing. Kita tak boleh spend marketing gitu saja, mungkin nak kena ada website yang kuat, kena ada chatbot, nak kena ada team. Tuan-tuan dan puan, satu orang team sale kita paling banyak lah pun dia boleh layan leads setiap hari yang in-house punya buat closing tu, paling-paling 500 je. RM500. Itu pun dah gila banyak dah untuk dia. Memang tak ada live dah. Sampai-sampai macam dah tak follow up dah, tak buat betul-betul dah. Main-main je. So kita nak kena upgrade lagi dah. Kita tak boleh push lagi budak tu sampai, saya nak spend 1000 ni. Kan? Awak kenapa tak reply ni? Itu belum cerita lagi closing tak closing. Sebenarnya perjalanan itu sebenarnya ada banyak benda yang kita akan hadapi. Itu belum lagi tim kita pergi. Kan? Macam mana nak dapat tim yang solid. So sebenarnya 1000 sehari sales, 1000 hari profit, 1000 sehari ads dan 1000 sehari zakat itu perjalanannya sangat panjang. Paling-paling pun ambil masa hampir, ada orang ambil masa 10 tahun. Untuk sampai zakat 1000 sehari. Maksud saya, selagi belum capai sales 1000 sehari, wajarkah kita bagi FBX untuk bermula? Wajar. Boleh je. Sebab tu day by day kita upgrade. Okay, bukannya maksud saya tu kena ada sales 1000 sehari baru kita nak upgrade, tidak. Maksudnya dah pernah capai 1000 sehari kan, kita upgrade kepada profit pula 1000 sehari. So macam mana kita nak upgrade ke profit 1000 sehari? Mungkin nak kena buat iklan yang berbayar. Tapi capai dulu 1000 sehari punya profit, barulah kita boleh spend betul-betul marketing kita tu 1000 sehari. Satu-satu, bukannya kena satu sales profit ads, lambat lah. Cuba nak persediaan kita untuk spend marketing 1000 sehari tu, buat profit dulu 1000 sehari tu dengan bagi bajet 300, 400, buat dulu profit. Dah buat profit, dah konsisten. Kita dah ada data. Baru pump besar 1000, pump 5000. Macam tu. Sekarang dah terror pump besar kan, 10,000 kita spend. Tapi zakat tak naik-naik ni. Betul tak? So carilah jalan macam mana kalau boleh. Sekarang level next adalah aku kena bayar zakat 1000 sehari. Macam mana nak buat sales juta pula? Berapa pula ratus ribu? Sebab mindset tu develop macam itu. Kita sekarang ni, kenapa kita tak berani nak spend FBX, tak nak keluar duit? Sebab kita tak nampak sale. Buat sale dengan zero cost pun kita tak gerti. Macam ni kita nak buat profit? Macam ni kita nak spend marketing? So macam itulah perjalanan dia. So jelas kan? Itu cara saya develop mindset saya. Saya dulu nak spend sampai ratus-ratus ringgit, ribu-ribu untuk ads, takut sebab ada hari kita sale kosong. Bukan sale kosong lah, maksudnya sale tu ngam-ngam je FBX. Kita spend 500 dapat balik 500. Siapa pernah? Kita spend 300 dapat balik 300. Profit tak ada. Besok macam mana? Sebab tu kita takut. Tetapi kalau itu kita kira per hari. Tapi kalau bulan, ada minggu laju, ada minggu slow. Tapi yang paling penting kan kita dapat data, kita dapat nombor telefon. Itu lebih bagus lah. Faham Okay, good. So terima kasih lah pada siapa yang tanya soalan. Soalan anda ni memang bagus-bagus lah. So dapat something tak daripada sharing saya daripada tadi lah. Kan? Cakap dah sejam dah. Sir, target bulan 7 buat sale 1K. Target bulan 7 belajar buat sale 1K. Amin. Boleh. Tak ada masalah. InsyaAllah. Jangan awak teruja sangat nak buat 7K yang pertama. Tak payah. Kita kan, kalau saya dengan tim saya ni, buat dulu 1200 je. Kita insyaAllah 1200 ni cepat. Pasti capai. Cuma kita nak cari jalan yang paling cepat.
Okay, kalau sebelum ni kita buat dalam masa 1 bulan. Okay, dah buat 1,200 dalam 1 bulan, kita try untuk buat dalam masa 2 minggu. So dah terror dalam 2 minggu, kita buat dalam 1 minggu pula 1,200. So dah terror buat 1 minggu, kita buat dalam masa 3 hari. So daripada 3 hari ni kita upgrade lah dalam masa 24 jam. Punyalah terror 2 jam dah dapat 1,200. Improve. Tapi kena ada start. Apakah rahsia dia sebaik 1,200? Tuan-tuan dan puan, 1,200 ni rasanya apa tau? Ini kan basic income kita. Basic. Kan kalau kerja dengan siapa-siapa kan basic kan 1,200. Cukup lah. Itu je. Kerja kat mana-mana 7E ke, kan paling rendah kan 1,200 kan? Ikut mungkin 1,100 kot. Kan 1,100 ke 1,200 lah. Permulaan gaji kita kalau kerja dengan siapa-siapa, betul tak? Dah. Mindset kita ni untuk permulaan, untuk orang-orang yang baru berniaga ni nak ada gaji basic je. So ajarlah dia. Kan 1,200. Bayangkan kalau 1,200 ni kita buat dalam masa 2 jam. Kan kerja setiap hari 7 jam. 7 jam dah berapa? So dapat tak idea dia? So sebenarnya kita jangan nak teruja nak tunjuk angka besar je, tak payah. Tak semua ejen suka angka besar. Kan kalau angka besar 7 angka ni kena orang makin stres adalah. Tapi kita push dari segi, okay, kau dah terror buat 1,200 sebulan kan? Okay, bulan depan kita buat 3 minggu pula. Lepas tu kita buat 1 minggu pula. Kita buat 3 hari pula. Mana mungkin daripada dulu dia buat sebulan, waktu jadi 2 minggu ni, takkanlah database dia tak tambah. Betul tak? Takkan database dia tak tambah. Mestilah database dia tambah. Betul tak? Mestilah ada repeat order. Mesti punya. So, itu je. Kalau orang tak teruja dengan angka besar, kita main macam ni. Dia rasa macam tak susah. Sebab apa? Sebab dia dah capai. Pendekkan. So, siapa-siapa yang rasa nak buat 2 jam 1,200 ni, insyaAllah lah. Adalah teknik-teknik dia. Buat waiting list ke, pre-order ke. Macam-macam boleh. Okay? Faham? Alright. Terima kasih. So by the way sebenarnya hari ni kita nak cover tentang follow up tau. So insyaAllah lah ilmu daripada awal tadi saya rasa cukuplah memberi idea bagaimana anda nak review balik untuk the whole bulan Jun ini. Faham So susun balik buat planning. Sebab tu planning untuk akhir-akhir bulan ni sangat-sangat penting. Spend masa dengan team at least 2 hari. Kan 2 hari untuk buat planning persediaan nak masuk Julai. Jangan biarkan kita masuk Julai tu dengan tak ada planning. Nanti you akan buat perangai balik sama lah. Faham Boleh? Okay. So far semua okay ke hari ni? Tak maaf lah ya, belum masuk technical lagi. Technical sikit je, tak susah pun technical ni. Terima kasih Shali. Terima kasih Tuan Sobri. Terima kasih Fairuz. Terima kasih. Nak dapat sale 1,200 daripada pukul 4 pagi tadi. Oh dah dapat. Terbaiklah Syamil. Terbaik. Alright, good. Terima kasih. Jom. So kita nak masuk bahagian follow up. Okay, kita nak masuk bahagian follow up. Alright, follow up. Tuan-tuan dan puan, follow up ni penting tak? Kan, penting tak? Dan kenapa kita buat follow up? Bagi saya follow up ini dia ada 2 benda lah. Kan, kita follow up customer yang dah beli dan kita follow up prospek yang belum membeli ataupun yang reject. Okay. So basically minggu lepas kita dah belajar tentang rejection. So hari ni saya tak nak cover tentang rejection, tak nak. Okay. So rejection ni ada 2. Orang tak ada duit. Dan yang kedua adalah belum percaya. Okay, belum percaya. Sebab tu kita kena follow up. Faham So
So yang dah beli pun kena follow up, yang belum beli pun kena follow up. Okay. So ada untuk yang customer dah beli ni, kenapa kita follow up? Biasanya kita nak jaga hubungan. Okay, nak jaga hubungan, nak dia repeat order. Kan, kita nak survey. Dan survey ni macam-macam Nak survey package baru, nak survey produk baru, nak survey free gift baru. So kita gunakan follow up untuk customer yang sedia ada. Okay. Dan terakhir ialah kita nak feedback. Dan kita punya tambah baik. Itu adalah kenapa kita follow up customer yang dah beli. So boleh tak lepas ni buat follow up balik pada customer-customer yang sedia ada itu untuk tanya balik dia. Kan, say hi balik ke, minta maaf dah lama tak WhatsApp. So itu pun antara contoh-contoh ayat yang kita boleh gunakan. So ini adalah antara konten-konten yang kita boleh gunakan untuk follow up customer yang dah beli. So far semua okay? Dapat idea? Okay, so jangan biarkan customer yang dah beli itu biar begitu saja. So monitor dia, ingatkan dia untuk pakai, kan, ajar balik kalau mungkin terlupa ke cara pakai yang betul. So gunakanlah follow up. Okay, alright. Yang belum beli. Okay, yang belum beli. Ramai tak yang belum beli dengan produk kita ni? Ramai tak? Kalau tanya saya, sangat ramai. Sebab apa? Daripada 10 yang PM kita close 2. Okay, kita close 2. So 8 reject. Sebab itulah 8 orang yang reject ini kita kena follow up. Okay, 8 orang yang reject kita ni kena follow up. So daripada 8 reject ini, kita kena ada dia punya tempat ataupun kita dah kena tahu kat mana kita nak letak dia ni. Biasanya dia reject kita kat mana. Sebab tu tempat-tempat yang dia reject ini kita akan susun balik, dan daripada situ baru kita susun balik content follow up kita macam mana. So 5 checkpoint. Okay, wajib follow up. Okay, 5 checkpoint dalam WhatsApp itu yang di mana kita kena bahagikan siap-siap untuk kita wajib follow up. Okay, so yang pertama, customer blue tick di bahagian intro. Ni point yang pertama. Kita bagi intro, customer blue tick. Dia tak reply. Ataupun mungkin disebabkan kita terlambat reply ke, dia blue tick. So memang kita kena follow up. Ataupun kita asingkan siap-siap customer yang macam ni, okay, satu label. Faham Ini checkpoint yang pertama, iaitu intro. Boleh? Dan lagi satu, kenapa orang suka blue tick kat intro kenapa kita selalu dapat blue tick kat intro? Sebab satu, tanya soalan. Tanya soalan bukannya soalan yang salah, tetapi jenis soalan yang kita pilih itu salah. Kita memilih soalan open-ended. Contoh? Contoh apa? Boleh tahu nama dan dari mana? Ni antara soalan-soalan yang kita selalu tanya tapi dapat blue tick. Kononnya untuk kita save nombor telefon, kononnya kita nak tahu dari mana sebab nak check COD, kononnya kita nak check post station nak Sabah Sarawak ke Semenanjung. Betul tak? So tapi kalau boleh untuk tahun 2021 ni, janganlah tanya nama dan dari mana, okey? Tanya benda lain. Okey? So soalan lagi, apa yang awak suka tanya yang akan dapat blue tick? Boleh saya bantu? Cuba ngaku. Siapa guna ayat ni? Boleh saya bantu? Awak ingat dia masuk kedai? Nak kata saya boleh bantu? Dia masuk WhatsApp. Kan? Dia masuk WhatsApp. So janganlah tanya, boleh saya bantu puan hari ni?
kadang-kadang contohlah macam saya kan, bila awak saya reply, saya WhatsApp PM, lepas tu saya lupa. Lepas tu kau pun tiba-tiba baru reply. Lepas tu tanya, boleh saya bantu? Macam dia ni nak bantu apa? So janganlah tanya soalan boleh saya bantu ke tidak. Faham Dan yang paling best yang orang blue tick kan, sebab apa tau? Langsung tak ada soalan. Assalamualaikum puan, terima kasih. Saya Kemal. Kan saya wakil daripada ni. Lepas tu tak ada soalan. Tak ada soalan. Tak ada soalan dah, tak ada soalan. Terus bagi harga. Kononnya sebab apa? Saya ramai sangat lah orang tanya harga terus. So saya semak. Saya terus bagi harga special. Dah lah bagi harga special, ada perkataan promo. So bila ada perkataan promo, customer akan tanya apa? Sampai bila? Tuan-tuan puan, tak terasa ke ni? Banyak betul salah ya. Macam mana nak follow up regular kalau tiap-tiap bulan ambil barang? So kalau tiap-tiap bulan ambil barang tu, kita lebih follow up untuk tanya khabar dan untuk sentiasa bagi hint untuk ambil lebih banyak lah. Itu yang saya akan buat, Anis. Biasanya kalau follow up ni, saya lebih fokus pada orang yang belum membeli. Yang dah membeli tu lebih jaga untuk jaga silaturahim sahaja. Itu je. And dia dah ambil barang, dah kira okey dah ni. Setiap bulan pula tu. So don't worry. So macam mana kita nak push dia untuk ambil lebih banyak. Okay? Alright. So ini baru checkpoint yang pertama. Kan? Takkan sentap dah sis. Dah lah tanya soalan. Tanya nama dari mana. Boleh saya bantu ke tidak. Lepas tu tak ada soalan. Bagi harga terus. Perkataan promo. Sampai bila. So udah-udahlah. So jangan buat kalau boleh elakkan dan upgrade. Ada cara tak nak push up regular? So kalau nak push customer ni, regular customer ni, biasanya kita akan sentiasa offer lah. Sentiasa ada mungkin extra point ke, ataupun extra free gift kalau dia tambah ataupun ambil package yang lebih besar hari ni ke. Kalau sebelum ni dia suka ambil 10. So apa tak kata kali ni dia ambil 15. Ada 15. Faham So insyaAllah. So don't worry. Sebab tak semua orang yang beli banyak ni, tak semua orang yang beli banyak ni nak jadi agent. Tak semua orang. So dia memang suka beli banyak. Boleh? So don't worry Anis. Sentiasa bagikan offer yang menarik. Kalau dia nak, dia akan ambil. Kalau tak nak, is okay. Tak apa. Kita tak paksa. Okay, so far. Checkpoint yang pertama di bahagian intro. Kenapa kena follow up? Sebab selalu kena blue tick. Faham tak ni? Faham Okay, good. Point yang kedua. Sir, yang open ended tu jangan tanya macam tu kan. Kena close end, betul. Kita tak guna close end. Close end tu maksudnya macam mana? Saya tak pasti pula. So open ended tu lebih kepada soalan yang dia kena fikir. Contoh, boleh saya tahu apa masalah puan? Boleh saya tahu apa masalah puan? Kalau kita cakap, boleh saya tahu apa masalah puan? Puan tu jawab apa? Engkau masalah aku. So itu satu. Okay, itu open ended. Kalau yang close ended tu, okay puan, hari ni puan nak chocoja perisa apa? Kami ada 2 perisa baru. Satu dark chocolate dengan Milo dan satu white chocolate dengan Oreo. Dan saya highly recommend puan ambil yang matcha. Kau bagi aku dark chocolate, white chocolate. Tapi saya recommend puan ambil yang matcha. Macam, mana datang yang matcha tu? So nanti customer akan teruja. Cuba try. Okay. So saya approach yang dah pernah beli tu. Macam saya, macam ni. Saya sis pernah membeli dengan kami. Sekarang saya tengah open order. Kalau sis berminat boleh PM saya. Sekali kena blue tick. Kat mana ayat yang saya salah Okay, jom Dija. Sabar saya tunjukkan. Ayat Dija tak salah. Cuma boleh diperbaiki. Ada potensi untuk diperbaiki. Okay. Ni ayat Dija. Okay. Ni ayat Dija. Maaf sir, follow up selalunya saya forward dekat customer. Boleh ke macam tu? Tak. Jangan forward. Forward nampak memalas. Copy paste tak apa. Dah lah forward. Tapi kalau nak trick forward tanpa nampak forwarded kat atas, forward ayat sendiri tak apa. Okay, forward ayat sendiri. Okay, so saya enter kat sini.
Okay, so nampak tak ayat ni? Semua orang nampak ke? So Dija saya pinjam ayat awak. Okay, so yang pertama kita approach. Okay, sis pernah membeli dengan kami. Alhamdulillah. Saya tengah open order sekarang. Benda yang buatkan saya blue tick adalah yang ini. Kalau sis berminat, boleh PM saya. Kalau sis berminat. Kalau sis berminat, ni adalah soalan. Soalan fikir. So, you akan kena blue tick lah. Faham? So, apa yang saya akan tambah baik adalah, okay, saya akan tambah baik. Okay, so contoh kan, okay, sis pernah. Okay, so kita akan bagi salam hai. Salam hai. Maaf ganggu waktu ni. Saya tahu sis tengah busy. Sis tahu kan? Dulu, sekejap ni ayat apa ni? Okay. Sis tahu kan? Sis pernah beli dengan saya. Contoh produk apalah, produk suplemen ke, Cokoja ke. Okay. Saja nak share. Kami tengah launch satu package produk baru. Saya yakin produk ni sis mesti suka. Okay. Dan last, bolehkan saya masukkan nama sis dalam preferred list saya. Lepas tu kita akan habiskan dengan CTA. Tolong reply ya jika ingin mendapatkan special, ataupun tolong reply ya jika tak nak tertinggal sesi soft launching. Itulah ayat dia, versi upgrade. So dapat idea tak? Okay. So mungkin saya tahu Dija nak try untuk macam buatkan dia rasa macam, yelah dia dah beli dengan kita, so kita nak offer dia produk tengah launching sekarang kan. Tapi janganlah bagi gitu je. Awak buat dia rasa macam awak menghargai dia, awak ucap terima kasih kat dia dulu kan. Lepas tu barulah share situasi sebenar tu macam mana, dan kita rasa macam produk ni memang awak punya lah, memang awak punya. So boleh tak saya masukkan? Jangan tanya kalau berminat. Kalau berminat nanti PM saya. Memang dia tak akan reply lah. So kita buat ulah balik ayat tu. Okay puan, kalau jika semua okey, saya masukkan puan dalam preferred list. Tolong reply ya untuk dapatkan, ataupun untuk tolong reply ya untuk confirmkan
Tolong replyer untuk setuju. Kan? Pun boleh juga. Okay, pun setuju. So biasanya inilah ayat follow up dia lah. So boleh tak kita buat broadcast message untuk semua prospek ataupun sepatutnya kena PM one by one? Nur Atifah. Kalau saya lebih suka broadcast, tapi untuk pastikan broadcast itu berjaya, customer kena save nombor kita. Baru jadi. Okay? Kalau customer tak save nombor kita, dia tak dapat. So bukannya orang itu tidak block, bukan orang itu bukannya tak dapat message kita, cuma dia tak save. Bila tak save, message tak sampai dan dia bukan block kita. Single tick tu bukan tanda block. Okay. So, boleh berapa kali kita follow up? Sama dalam masa sebulan. Takut selalu follow up, dia akan rasa terganggu. So, untuk follow up, biasanya saya akan guna formula. By the way, ayat ni korang dah catat belum? Kalau dia sin juga tak apa. Memang dia akan sin. Daripada 10 orang, 9 akan sin. 9 akan sin. Memang 9 akan blue tick. So, don't worry. Dah Okay, so sekarang kita nak masuk jadual follow up. Jadual follow up. By the way, 5 checkpoint tadi tak habis lagi tau. Nanti ingatkan saya balik. Okay, jadual follow up. Biasanya bukannya sebulan lah kita prospek. Ataupun customer ataupun bakal customer. Okay, biasanya saya akan guna formula ni kalau siapa yang tak tahu ataupun tak ada idea nak buat follow up macam mana. Kita akan guna 1, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 7. Prospek tinggal nama untuk maklumat lanjut dan saya PM dia. Salam puan, saya dapat nombor puan daripada syarikat XXX. Ada yang puan nak tahu tentang pasal XXX? Okey Tuan Hafiz, jangan buat macam tu. Sebab kadang-kadang customer tinggalkan nombor telefon, dia tinggalkan lepas tu dia lupa. So kalau bahagian intro ni Tuan Hafiz, insyaAllah kita akan buat next class. Ramai juga tu yang request. Tapi hari ni kita fokus follow up je dulu. Bahagian introduction tu seronok sebenarnya. Memang banyak kita boleh tambah baik. Tapi jangan buat macam tu lagi dah. Dan ada yang puan nak tahu, kalau kita tanya ada puan yang nak tahu, dia pun dah tak ingat dia nak tahu apa. Faham Alright, terima kasih Tuan Hafiz. InsyaAllah next class saya akan bawa tajuk ni pula. Saya risau kadang-kadang nak pilih tajuk-tajuk teknikal. Sebab apa tahu? Sebab mungkin sebab kita baru lepas kan, baru habis. Tak apa, nanti saya akan masuk balik, don't worry. Sebab belajar tengok kat YouTube dan belajar direct beza. Kan lebih seronok belajar direct. Okay Alright, so untuk siapa yang tanya ni jadual follow up ni dan semua orang yang ada, tolong catat ni untuk Ishali. Okay, untuk Ishali. So terima kasih Ishali pada tanya soalan yang bagus. So Ishali, biasanya saya akan guna formula dia macam ni lah. Contoh kalau hari ni hari apa? Hari ni hari Ahad. Okay, hari ni hari Ahad. So Ishali tolong komen, satu hari selepas hari Ahad hari apa? Betul, hari Isnin. Dan 4 hari selepas hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Good. 4 hari selepas hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 7 hari selepas hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. So Selasa. 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 Okay, so inilah jadual dia. So kalau kita kira, ni kita present. Ni kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. So yang kali keenam ni adalah minimum. Minimum. So at least awak kena follow up dalam masa 1 bulan setengah minimum. Kan? So kalau dia tak reply juga, tak respon juga, dia seen saja, kita follow up sampai, cuba komen. Follow up sampai. Follow up sampai. Cuba komen. Follow up sampai. Sampai beli. Betul bang. Jangan Abang Jamil. Nanti dapat Abang Jamil. Okay, sampai beli. So itulah jadual untuk
Asyali Asyali. Maaf, saya sebut je salah. Isyali. Isyali. Terima kasih Isyali. So inilah jadual untuk awak, okey? Tahu? So ini jadual untuk awak 1447 77 dan kalau dia tak boleh juga seminggu sekali pun okey. Dan bagi saya alhamdulillah lah. Saya pun kadang-kadang buat follow up ni pun saya masih lemah lagi. Kan masih lemah. So tapi untuk permulaan siapa yang tak ada try guna macam ni. Okey. Untuk yang memang nak customer seminggu sekali kira okey dah. Okay, so untuk follow up agent selain promo yang ada untuk offer ada apa lagi? Untuk Haikal biasanya kan untuk follow up. Okay, untuk follow up saya tulis sekali lagi kat sini 1 4 4 7 7 7 7 7. Okay, first ni hari pertama kita present. Okay, so apa content dia? Okay, content follow up. Okay, apakah content follow up yang kita nak kena letak dalam follow up ni? So yang pertama, kalau untuk hari yang pertama ni kita nak appreciate. Kita nak ucapkan terima kasih pada customer kita tu ataupun bakal agent kita tu daripada ramai-ramai leader dia PM kita. Itu yang pertama, appreciate. Faham? So tu hari yang keempat, hari tu sesi yang kedua. Kita remind. Kita remindkan balik. Mungkin ada offer-offer yang kita ada, kita ingatkan dia balik. So kita remind. Okay, promo ke, free gift ke, offer ke, so remind. So bila dia tak buat apa-apa tindakan juga, kita educate. So educate ni maksudnya apa? Kita pilih konten yang ajar dia satu hari satu benda baru tentang bisnes kita. Contoh awak nak tarik orang jadi agent. So awak kena bagi tahu kita ada kelas setiap hari apa. Kita ada hadiah apa, kita ada reward apa, siapa cikgu kita. Siapa mentor awak. Dengan siapa circle yang dalam awak. Siapa yang dah berjaya dalam team awak. So itulah educate. Faham? Dan dah bila educate, terusnya kalau dia tak buat bodoh juga, kita boleh care. Okay, so care ni adalah konten untuk tanya dia dah jumpa belum bisnes yang dia nak buat. Dah jumpa belum produk yang dia nak fokus untuk berbisnes. Itu bagus. Okay, so bila kita dah remind, appreciate, remind, educate, care, kat sini baru hard sale. Jangan asyik educate care je. Tak hasil macam mana customer tu nak beli, betul? So hard sale. So kalau hasil pun tak jalan, kita mula balik dari awal. Remind. Lepas tu educate balik. Lepas tu care. Lepas care, hard sale lagi. Settle. Ulang lah. 5, 6, 7, 8. Boleh Haikal? So saya harap saya membantu Haikal lah. So gunalah cadangan-cadangan konten ataupun tajuk. Saya boleh anggap benda ni adalah mindset lah. Mindset. So mindset kita hari yang pertama lebih kepada nak appreciate, terima kasih. Hari yang kedua kita remind, hari yang ketiga kita educate, hari keempat kita care, hari kelima kita hard sale, hari keenam kita remind, waktu kita ulang balik educate dan care. Boleh hantar gambar kan? Boleh. Tapi bila kita bagi gambar, kat bawah tu letak CTA. Faham tak? Letak CTA. So dalam ayat copywriting, okay ni, paling penting ni CTA. Ni. Kadang-kadang kenapa kita tak dapat respon? Sebab kita tak ada CTA yang jelas. Dah bagi ayat follow up, lepas tu nak buat apa? Awak tak suruh dia buat apa-apa. Memang dia hilang lah. Memang tak ikut lah dia. Faham Boleh? Okay, so yang lain dapat sesuatu tak? Banyaknya nombor. Ni. Untuk customer boleh guna content follow up juga ke sir? Boleh. Sebab customer hard sale tu kita repeat order lah. Yang hard sale ni kita boleh offer untuk repeat order. Nombor ni ada on ke sir? Catik nombor ni. Kalau 1 maksudnya dia ni ada leadership, 4 ni tanggungjawab, kawan ramai. Kalau on lah kan, belakang kena 9 mah. Kalau nak on, kalau nak cun,
kan, kena ada 9. So kalau kat sini dia ramai kawan je lah, tak boleh buat duit. Itu cerita lain, Jangan. Tak nak. Nanti ada orang kecam saya. Itu cerita lain. Nanti kita belajar nantilah. Nanti. Itu kalau kita belajar bab tu, saya tak boleh live kat Facebook. Bahaya. Itu antara ilmu-ilmu nak kenal manusia. Okey, boleh ke semua? Faham tak hari ni? Banyak tak menulis korang? Risaulah saya kalau korang tak cukup banyak nak menulis ni. Okey. Banyak Alhamdulillah. Tengah catat ni banyak yang penuh. Catatlah dulu. Nanti kalau dah catat, komendan. Tulis. Terima kasih. Metafizik kan? Pandai malang. Pandai. Dah 3 muka penuh. 3 muka surat tu masih sikit. Terima kasih Atifah. Tengok atas sekejap se. Yang mana satu? Yang mana? Yang ni ke? Yang ni? Ni kot. Okay. Follow up tu. Yang mana Yang ni? Kiri tu? Yang ni. Okay. Follow up kita ada 2. Customer yang dah beli, customer yang belum beli. So kenapa customer yang belum beli ni? Sebab benda ni lah. Daripada 10 orang PM kita, 2 close, 8 reject. Itu paling okey lah. Memang 2 close ke 1 close tu dah kira okey. Wajib kena close. Tapi kalau 10 yang masuk kat kita, leads kita 10 tapi tak ada langsung closing, itu kena mandi bunga. Kalau tidak, saya tak tahulah. Takkanlah 10 orang masuk, 1 pun tak lekat. Sir, kalau saya bagi contoh ayat untuk setiap stages tu boleh tak? Appreciate, lepas tu macam mana nak CTA, remind tu. Faham. Saya kalau nak bagi ayat boleh. Kan? Cuma sekarang kita dah pukul 12 dah. So insyaAllah nanti ingatkan saya untuk next class kita. Okay. Terima kasih Tuan Hafiz. Sebab bukan apa, lagi satu nak buat ayat ni, kan saya tak boleh buat ayat spontan lah. Tadi kan bila saya buat ayat spontan ni kan, saya sakit kepala dah. Saya macam, aduh, dia overload sikit. Tapi nanti insyaAllah lah saya akan prepare. Okay, macam mana. Nanti saya akan share dengan tuan, dengan semua. Okay, remind tu tentang apa? Apa tajuk-tajuk yang kita boleh buat? Educate tu tentang apa? Care tu tentang apa? Okay. Nanti insyaAllah lah next class lah. Itu yang saya boleh tolong lah. Okay. So sebab tu saya nak ucapkan terima kasih untuk Tuan Hafiz. Kan. So sebab bila participate macam ni, saya akan lebih seruja lah. Tetapi saya akan cuba kita start on time, habis on time. Itu je. Follow up, boleh ke Echah bagi diorang video contoh video tutorial sebab Echah jual makeup. Echah boleh Echah. Tapi kalau awak bagi tutorial tu, kalau boleh tutorial yang awak bagi tu ambil video-video yang style TikTok. Maksudnya 30 saat ke bawah. Kau jangan bagi 10 minit tu ceramah. Kan? Boleh Macam mana nak join next class Join kelas saya next Kalau Isyali join daripada kelas Bro Safwan. Okay, so Bro Safwan nanti boleh PM dia. Okay, ataupun boleh direct ke saya, tengok macam mana. So insyaAllah lah dapatkan ebook tu dulu. Nanti you boleh access dapatkan semua kelas saya. Saya kumpul order sebelum ambil start daripada supplier. So saya akan tunggu customer bayar dulu sebab saya takut saya guna bajet saya sendiri nanti customer cancel, saya rugi. Tapi kesian sebab customer yang dah bayar tunggu lama. So saya akan always follow up customer yang dah bayar. Faham? Okay, so kalau tanya saya untuk Dija, contohlah untuk produk-produk baru untuk dapatkan stok di, apa yang saya nak Dija at least Dija boleh kumpulkan. Contohlah kita tak perlu dapatkan full payment, dapatkan modal untuk belikan produk pun kira okey dah. Belikan produk. Ya, itu boleh. Faham So maksudnya contohlah harga asas 100 tapi modal kita 50. So dia orang boleh deposit 50. Dia orang boleh deposit 50 dan
barang sampai, settlekan payment, baru kita release produk dia. Baru kita release dia punya e-book. E-book pula, aku cerita pasal e-book kan. Produk dia. Sorry. Itu je. Yang penting stok dah ada. Sebab ada orang dia nak barang sampai. Maksudnya dia nak dah confirm ada baru dia nak full payment. So kita ambil deposit. Tak adalah. Saya tengah cerita pasal Dija. Korang pula duk sembang pasal e-book. Aku macam so tu yang jadi macam tersasul tu. Biasalah tu, maafkan saya. Tolong jualkan ni. Tak apa, boleh. Sila. So bukan apa. E-book tu sebenarnya kenapa saya kena jual? Sebab saya nak you print dan you baca. Saya nak you print dan you baca. Sebab kalau saya bagi free, tak semua orang baca. Bayangkan ada orang dah beli dan dah tak baca. Ada orang beli dan tak baca. So apa tali kalau saya bagi free? So saya tak nak . So kalau korang nak sentiasa join kelas saya sentiasa ada kat TikTok pukul 11.30 setiap hari, Isnin sampai Jumaat. Kalau hari Ahad, saya ada kat Zoom. So kat Zoom ni, dia punya belajar dia macam ni lah, detail sikit. Kalau kat TikTok tu saya banyak mengarut. Kat TikTok tu saya buat kelakar. Okay. Sabtu nak cari kat mana kau jangan cari aku kat mana-mana lah. Sabtu tak payahlah. Kan, nanti bosan hari-hari. Sabtu Ahad cari saya kat Bro Safwan. Saya ada kat situ. InsyaAllah. Saya ada. Cuma kalau semalam tu kenapa saya tak share? Saya ada share dengan Bro Safwan. Sebab saya tak suka start pagi saya dengan benda-benda sedih. Sebab tu semalam tu saya larikan diri saya. Tak apalah, saya tak nak share. Nanti dengan aku nangis sekali. Tak nak. So pagi saya kena awesome. Itu yang saya pegang. Saya tak akan salahkan korang . So kalau korang nak start pagi korang dengan slow, mellow, sentimental, it's okay. It's your choice. Tapi saya tak boleh lah. Nanti kalau pagi-pagi saya dah sedih-sedih kan. So nanti susah buat sale. Saya lah. Ada orang dia memang pagi tu dia akan buat macam mana, dia semangat ataupun dia give someone value kan. Macam tu. Saya pagi dah lari 1,500 meter. Dahsyat. Saya dengan Dina pagi-pagi dia buat senaman, kelingking saya. Turun naik. Gitu. Ni dah nak start ni . Ni tengah cramp ni . Kena recover balik. Senaman jari kelingking. Okay. Alright. So insyaAllah tuan-tuan dan puan, ingat kita belum habis lagi 5 checkpoint wajib follow up kita. 5 checkpoint ni ada 4 lagi. So hari ni kita rehat dulu. Satu, tuan-tuan puan mungkin dah catat banyak. Yang kedua, kepala saya dah sakit kepala dah. So saya tak nak teruskan. Bukan tak nak teruskan lah. Maksudnya kalau saya pun dah sakit kepala tu tandanya kita dah cukup lah dulu. Jarang saya sakit kepala. Sebabnya sebuah hari ni dia memang kita bagi kan. So cukup lah ni dulu. Saya rasa ni pun dah banyak ni. Ke nak lagi? Cukup lah. Tak payahlah. Tak payah komen saya nak. Cukup lah ni dulu. So ingat nanti next sesi ingatkan saya untuk kita cover lagi 4 checkpoint wajib follow up. Ada 4 lagi. Satu intro. Kedua, tengok tak? Cerita pasal follow up, saya cari buku follow up tau. 30 idea follow up WhatsApp. Awak ingat saya ni biasa-biasa ke? Ingat saya pun ada buku rujukan saya tau. Ni. 3 idea follow up WhatsApp. Nak dapat buku ni dari mana? Tak boleh, ni aku punya je. Ni saya punya saja. Lengkap, semua ada. Siap ayat lagi. So insyaAllah lah kita mana beli? Tak boleh beli. Ini saya request custom made untuk saya je. Nanti cari. Kalau ada, ni buku lama. Nanti kalau ada owner dia buat, nanti saya bagi tahu, okey? Nanti jangan lupa ada link dia. Ada link. Biasalah semua nak kena jadi duit kan. Tak adalah, gurau je. Right. Boleh pakai lagi tahun dia 2021. Ayat dia apa? Ayat siapa ni? Safwan ada ke buku ni? Come on Safwan. Closing Safwan. Tahu tak? Cara kita buat closing ni Safwan, kita guna daripada tahun 1990 tau. Sampai sekarang. Tak pernah berubah. Kata buku lama. Oh. Buku lama lah. Buku lama. Banyak buku lama. Ada jual kat Shopee ke sir? Ada ke?
Ke kau tanya aku? Ada jual kat Shopee ke tak ada? Kat Shopee apa yang tak ada jual? Mak dengan ayah je tak ada. Mak ayah je tak ada. Shopee semua ada. Serius saya cakap. Kan kau nak follower ada, kan, nak like banyak ada. Semua ada lah. Bofen. Bofen ni bukannya yang tak elok ke kita ambil? Kan? Boleh jadi high kan? So hati-hati dia. Jangan beli yang pelik-pelik kat sana. Okay? Alright. Dia ni kadang-kadang risau saya kadang-kadang. Biasalah, sejak dah ada anak tim ni, kan ada staff baru ni, dia bolehlah kelakar sikit. Dia dah famous. Memang sindrom famous ni ramai. Sindrom famous ni ramai. Macam si Safwan, nasib baik saya sempat panggil balik. Kalau tidak dia lupa diri. Kemal sempat hilang. Beberapa sesi tak nampak dia. Sejak famous, viral. Sekarang dah tak viral, dia patah balik lah dik. Kan, Kemal masa tu melatop dia punya views dia ratus ribu, naik laju. Sekarang dah tak berapa laju, dia patah balik lah. Nampaklah balik dia, taubat. Kan. Dina famous sebab ayam pecik. Kan, hilang kejap. Job banyak. Sekarang dah sendu balik, datang balik. Tak apa Dina, Kemal. Teruskan. Nanti datang balik insyaAllah. Don't worry. Kami semua ada kat sini. Gurau. Tapi ni serius So always ingat balik dari mana kita berasal. Dan insyaAllah lah don't letak expectation tu terlalu tinggi. Ungkit semua. Bukan ungkit. Kita ingatkan. Diorang ni kan adik-adik. Bila adik-adik ni itu baru famous. Follower je. Bayangkan kalau dah buat juta. Kita ni tuan-tuan puan, bila dah buat berjuta, kopiah tanggal. Ni saya cakap betul ni. Kopiah tanggal. So ni alang-alang baru famous sikit. Okay, ingat balik. Patah balik ke pakai jalan. Let's go. Ingat perjalanan kita ni long term. Kan Likers jadi 1 RM. Betul. Pakai toko logo M. Kan? Apa maksud kau? Nampak tak? Ni pun sindrom juga ni. Semua benda kau nak tegur jadikan konten. Alhamdulillah. Terima kasih. So kalau saya kan, saya lebih suka satu views tu kita tukar jadi RM. Oh, tu lagi kaya. Alhamdulillah saya boleh convert banyak tu. Kan, saya adalah dalam 2-3 video yang MM juga. Okay, so itu insyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi. So saya seronok setiap kali sesi saya hari ni. So Alhamdulillah, korang memang awesome. So saya kat sini ada nampak muka baru, Tuan Dad. Terima kasih Tuan Dad. And Su, Puan Mak Lang, terima kasih. Bro Safwan dengan dia punya baju hitam dia. Tuan Sobri, terima kasih. Nora Zelina, Syahrazad, Umi, Wati, Dina, Haikal, Syazwani, Ishali, Najihah. Bila sambungan 5 checkpoint wajib follow up tu sir? Minggu depan lah Amy. Janganlah pukul 3 petang nanti. Ni bukan kelas Abanas. Minggu depan. Boleh minggu depan tau. Pukul 10.30 insyaAllah. Terima kasih semua. So insyaAllah nama-nama yang saya tak sebut tu jangan terasa. Saya akan fokus pada yang buka kamera dia dulu. So you guys pun will be awesome lah insyaAllah. Alright, yang so di FB pun terima kasih sekali lagi. So itu saya daripada saya. Saya Serdharma, your favorite closing specialist. Kita tangguhkan sesi hari ini. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr insan ila allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. So itu saja. Terima kasih. So jika anda rasa sesi hari ini sangat wow dan bermanfaat, so buatlah satu story ke, satu posting ke, dah tag lah nama leader anda dan jangan lupa tag nama saya, dan insyaAllah lah have fun lah untuk hari ini. Okay, so macam biasa tuan-tuan dan puan, jom kita habiskan sesi kita hari ini dengan kita punya kalimat keramat kita. Okay, hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. InsyaAllah satu hari nanti, dan kita akan berjiran di mana? Cuba komen di bawah. Kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Alright, semua terima kasih semua Kemal. So see you soon insyaAllah. So kita jumpa next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kiraan 5,
4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.